Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa khabar semua, sihat? Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Ya. Jadi kalau sihat dan kita sudah bersedia, ya, kita terus saja masuk muka surat 201 ya, pada hadis yang ke-408 insya-Allah ya. Tentang persoalan yang berkait dengan witir ya, belum selesai lagi. Kita sudah baca beberapa hadis tentang solat witir ya, antaranya hadis yang ke-406 ya, Nabi minta supaya kita jadikan solat terakhir kita pada setiap malam tu adalah witir. Ya, jadi maknanya walaupun boleh witir itu sebelum tidur malam, ya, tetapi kalau kita boleh lewatkan sampai kita selesai tahajud, ya, itu lebih baiklah. Ya, hadis 406 riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ij'alu akhira solatikum, jadikanlah akhir solat kamu bilail, pada waktu malam itu witran, solat witir. Ya, itu antara poin besarlah ya yang kita dah faham ya. Kemudian 407 dah baca juga. Tidak ada dua witirnya. La witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir pada satu malam. Kalau dah berwitir pada awal malam, maknanya sebelum tidur, bangun malam, kita hanya tahajud saja. Ya, tidak ada witir sekali lagi. Ya, dulu kita faham soalan, ya, orang kata boleh buka balik, kemudian boleh tutup balik. Ya, itu pandangan fuqaha. Ya, kita ambil saja pandangan yang direct daripada Nabi ya, yang jelas ya, sebab hadis ini tak ada takwilan lah. Tak ada takwil tu maknanya dia bukan ambiguous ya, hadis ni clear cut ya. Tidak ada dua witir, maknanya tidak ada perintah untuk melakukan dua kali solat witir itu fi lailatin, pada satu malam. Kalau kita sudah berwitir ya bersama imam, terutamanya pada bulan Ramadan di masjid atau di surau, jadi malam nanti kalau kita bangun sebelum sahur, kita kita tahajud saja. Tidak perlu witir sekali lagi ya. Okey, clear. 407. Hari ini hadis 408. Hadis daripada siapa? An Ubay bin Ka'ab ya. Jangan baca Abi ya, tapi baca Ubay. Nama dia Ubay ya, Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ni beliau sahabat Nabi ya, yang melihat dan mendengar ya apa yang Nabi cakap. Dia dengar apa Nabi cakap. Dia orang Madinah, orang Khazraj. Ya, dia orang Ansar, Al-Ansari, daripada kelompok ataupun kabilah Khazraj ya. Di Madinah ada dua kelompok ya, semua dipanggil Ansar kerana mereka membantu ya para muhajirin yang datang berhijrah ke Madinah, dan mereka terbahagi dua. Satu adalah Khazraj ya, majoritinya Khazraj, dan ada sebahagian lagi kita panggil Aus ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ya, dia termasuk daripada kalangan Khazraj. Jadi bila kita sebut Khazraj tu maknanya orang Madinah lah. Ya, dia orang Madinah ya. Cuma orang Madinah yang ada hubungan dengan keluarga Nabi ya, sebab Nabi punya moyang ya. Nabi punya moyang ya, juga berasal daripada Khazraj. Moyang Nabi tu moyang perempuan, maknanya isteri kepada Hashim. Ya, isteri pada Hashim. Isteri pada Hashim ya, orang Khazraj ya. Dan daripada perempuan tersebut dapatlah ya datuk Nabi, yakni Abdul Muttalib. Jadi kalau orang tanya Abdul Muttalib ni orang mana? Bapaknya Hashim orang Mekah, tapi maknya daripada ya Al-Madinah. Ya, siapa ingat nama isteri Hashim tu ya, orang Madinah yang dikahwini oleh Hashim? Salma Ammar. Salmah binti Amr ya, Salma ya, sin lam min alif, Salma binti Amr ya. Jadi ejaannya ain mim ra waw ya, macam bunyi Amru, tapi kalau dia datang selepas bin atau binti ya, kita kena baca Amar saja. Waw tu tidak berfungsi ya. Tapi kalau tulis kena ada waw. Bila baca dia tengok keadaan dia. Kalau datang selepas bin atau binti tak ada, waw tu tidak berfungsi. Dibaca Amar saja ya, walaupun ada waw. Okey.
Jadi Ubay bin Ka'ab, ya, beliau daripada Khazraj, ya, daripada keturunan yang sama, ya, dengan moyang perempuan Nabi, yakni Salma binti Amr, ya, dan beliau ni antara sahabat Nabi yang paling handal dengan Quran ni, paling pandai, ya, bacaannya, qiraatnya, ya, pemahamannya terhadap tafsir. Jadi Ubay bin Ka'ab, ya, dan beliau salah seorang penulis wahyu. Ya, beliau salah seorang penulis wahyu Nabi ni, ya, kita tahulah antaranya ialah 4 sahabat besar lah, Khulafa Rasyidin kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Mereka memang pandai membaca dan menulis. Ya, kemudian kita ada Muawiyah bin Abi Sufyan, adik ipar Rasulullah. Ya, kita ada juga Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang apa kita panggil, ya, dia bukan Quraisy, tetapi ya dia duduk di belakang apa kita panggil belakang Mekah sana. Mana area Arafah. Ya, di area Arafah tu, padang Arafah tu, ya. Dia daripada kabilah, ya, Arab yang duduk di situ. Dan beliau salah seorang daripada yang alim tentang tafsir Quran dan juga tentang asbab nuzul ayat, ya. Mengapa ayat tu turun? Apa dia punya konteks dia? Malam ke siang ke, waktu perang ke waktu aman, dalam masa musafir atau mukim, ya. Dia tahu ayat tu. Jadi itu Abdullah bin Mas'ud, juga penulis wahyu. 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya. Kemudian kita ada Muawiyah bin Abi Sufyan, adik ipar Nabi, ya, dan Nabi ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud juga salah seorang daripada orang Mekah juga, ya, walaupun dia bukan Quraisy. Macam Muawiyah, dia Quraisy lah, ya, daripada kabilah Bani Umayyah. Ya, yang 4 tadi kita dah sebut, ya, dia punya kabilah dia. Salah seorangnya ialah Ali bin Abi Talib, ya, daripada Bani Hashim. Kemudian siapa lagi? Orang Madinah lah. Orang Madinah antara yang paling popular ialah Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit tu yang pandai matematik, ya, yang pandai persoalan faraid, ya, pembahagian harta pusaka. Beliau juga, ya, boleh menulis, ya, pandai bahasa Hebrew, boleh jadi penterjemah Nabi, ya, dan pelbagai kepandaiannya lagi lah, ya. Ubay bin Ka'ab juga belajar daripada orang-orang Yahudi zaman jahiliah. Jadi dia tahu kandungan kitab Taurat, ya, sebahagian kandungan kitab Taurat tu dia tahu sebab dia bercampur dengan orang-orang Yahudi, ya, semasa zaman jahiliah, maknanya sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Ubay bin Ka'ab juga, ya, suaranya sedap, ya, beliau menjadi imam solat tarawih, ya, pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi ketika Umar jadi khalifah, Umar telah lantik 2 orang sahabat Nabi untuk menjadi imam solat tarawih bergili-gili. Ya, permulaannya Ubay bin Ka'ab, kemudian diganti juga, ya, digili-gili dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, ya, seorang Kristian masuk Islam yang beliau pernah bertemu dengan Dajjal secara berdepan, ya, di sebuah pulau kan di Laut Arab, ya, Arabian Sea. Kita dah pernah cerita dah, ya, tentang sahabat Nabi, ya, antara sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Dajjal. Maknanya Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi lagi. Cuma masih dibelenggu, belum dilepaskan lagi, ya. Okey. Jadi Ubay bin Ka'ab ni special lah, ya. Dan beliau, ya, kita cari dia punya tarikh lahirnya, tak ada, ya, ulama yang sebut secara spesifik. Tapi yang pasti, ya, beliau bukan kanak-kanak. Dia bukan macam, maknanya masa Nabi datang Madinah tu, dia macam Anas bin Malik umur 10 tahun, bukan. Ya, dah. Ya, mungkin 20-an umur dia. Kalau tidak 30-an pun, ya, sudah 20-an lebih lah. Dan dia meninggal pada zaman Sayyidina Osman, ya, pada tahun yang ke-32 Hijrah. 32 Hijrah, ya. Nabi wafat tahun 11. Ya, Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Naik Abu Bakar jadi khalifah selama 2 tahun lebih sikit. Ya, maknanya Abu Bakar wafat tahun 13 lah. Kemudian naik Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Maknanya tahun 23 Hijrah, ya, meninggal Sayyidina Umar, dibunuh, ya, ditikam. Naik Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan dia memerintah, ya, lebih kurang selama 12 tahun. Jadi kalau tahun, ya, 23 Hijrah dia naik, ya, 23, ya. Jadi maknanya tahun 34, tahun 35 lah, ya, dia meninggal, lebih kurang 12 tahun lebih. Jadi zaman Sayyidina Osman tu, ya, Ubay bin Ka'ab meninggal dunia, ya, dan dikebumikan di Baqi', perkuburan Baqi'. Okey, ya, itu sikit tentang Ubay bin Ka'ab. Kalau tuan-tuan ada tertinggal maklumat, ya, atau nak tanya lebih tentang Ubay bin Ka'ab, silakan, ya, sebagai mukadimah kita. Ustaz, nama betul dia Abu Mundir kan? Bukan nama betul. Abu takkan nama betul. Abu Gelaran. Abu tu dipanggil kunyah. Jangan lupa, ya, nama
kita ada kunyah, kita ada laqab, ya. Itu Ustaz ulang-ulang selalu. Nabi Muhammad bin Abdullah tu nama dia. Ya, laqab, ya, laqab kepada apa kita panggil, ya, kunyah kepada Nabi Muhammad Abul Qasim. Jadi Abu tu bukan nama. Abu tu gelaran yang dikaitkan dengan anak sulung dia. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab, ya, Abu Munzir, maknanya anak sulung dia Munzir. Sebab tu dipanggil Abu Munzir. Jadi Kak Zainab betul kan? Bukan nama dia, ya. Itu adalah kunyah. Ya. Kunyah, ya. Kaf nun ya tak marbutah. Kaf nun ya tak marbutah. Ingatlah tuan-tuan. Sebab semua yang kita belajar tentang manusia ni, ya, kebanyakannya kalau dia meriwayatkan hadis ataupun dalam sirah dan sebagainya, kita akan sebut nama penuh dia, biasanya nama dia dan ayah dia, kadang-kadang nama datuk dia juga, ya, kemudian dia punya kunyah, ya, macam Ubay bin Ka'ab, oleh kerana, ya, dikatakan anak sulung dia nama Munzir, maka dia dipanggil Abu Munzir, bapa kepada Munzir, ya. Jadi itu adalah kunyah dia, ya. Gelaran dia ada banyak gelaran lah, ya, ada pelbagai gelaran dia. Jadi antara sahabat Nabi yang paling alim, ya, tentang kandungan Al-Quran, dan beliau banyak, ya, memasukkan perkara-perkara yang dia dengar daripada orang-orang Yahudi, kerana, ya, beliau boleh membaca dan menulis, dan beliau, ya, banyak belajar daripada orang-orang Yahudi zaman jahiliah. Jadi bila dia masuk Islam, dia cerita, aku pernah dengar daripada orang Yahudi dulu, ya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Harun dan sebagainya. Jadi boleh cerita, ya. Dan kalau benda itu bertentangan, ya, dengan fakta sejarah, Nabi akan betulkan dia. Allah akan turunkan ayat, ya, untuk menafikan apa yang disebut oleh orang-orang Yahudi. Okey, tuan-tuan, ya, itu Ubay bin Ka'ab. Jadi kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ni past tense, ya, mana was. Ya, jadi Nabi dulu Nabi pernah masa Nabi hidup, ya, apa Nabi buat? Nabi yutiru, Nabi melakukan solat witir bisa bihisma rabbikal a'la. Mana Nabi buat solat witir itu dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama. Mana kalau Nabi solat 3 rakaat witir, Nabi baca lepas Fatihah, ya, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la sampai habis, ya. Macam kita di Malaysia jugalah. Ya, kalau bulan Ramadan kan 3 rakaat witir. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun lepas Fatihah lah. Rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad, ya, sahaja. Qul huwallahu ahad sahaja. Tidak digandingkan dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ni riwayat ni, ya. Jadi riwayat daripada, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya asalnya Ubay bin Ka'ab ni, ya, dia kata ni sebab apa? Sebab dia sembahyang belakang Nabi. Bila dia sembahyang belakang Nabi, dia kata, setakat pengalaman aku bersama Nabi, maka rakaat pertama kalau Nabi solat witir 3 rakaat baca sabbihis. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ya, dan hadis ini disebut oleh Imam Ahmad, disebut juga oleh Imam Abu Daud, ya, wan Nasa'i dan juga Imam Nasa'i. Ya, wazada, ya, dan ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahan tu ialah, ya, Imam Nasa'i tambah wala yusallimu illa fi akhirihinna. Nabi tidak memberi salam melainkan pada rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga baru Nabi bagi salam. Maknanya rakaat kedua tak bagi salam. Maksudnya macam mana ni, ya? Sembahyang 3 rakaat, ya, 1 takbiratul ihram, ya, 3 rakaat, rakaat kedua tidak ada tahiyat akhir. Tidak ada tahiyat awal. Terus saja pergi rakaat ketiga, baru ada tahiyat akhir dan Nabi bagi salam. Okey, ya. Imam Ahmad riwayat, Abu Daud dan Nasa'i. Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, jangan lupa. Abu Daud dalam kitabnya Sunan, dan An-Nasa'i Sunan juga. Ya, macam An-Nasa'i kita tahu dah ada alif lam depan kan. Biasanya itu adalah dia punya gelaran dia, ya, gelaran ataupun laqab. Macam Nabi nama Muhammad bin Abdullah, ya, kemudian Nabi punya kunyah ialah Abul Qasim. Nabi punya laqab gelaran Al-Amin ataupun Al-Mustafa. Al biasanya ada, ya, tambahan untuk gelaran, biasanya begitu. Macam Imam An-Nasa'i ni sebab dia berasal daripada satu kampung di Turkmenistan kan, namanya Nasak. Nama kampung tu, sebab tu dia dipanggil Nasa'i. Macam Imam Nawawi lah, daripada Nawawi. Imam Bukhari daripada Bukhari. Itu semua adalah laqab, adalah gelaran yang diambil daripada tempat lahir seseorang itu.
Kalau Nabi nak kira tempat lahir, Nabi Al-Makki. Nabi Al-Makki, ya, sebab lahir di Mekah. Ya, kalau macam Ubay bin Ka'ab ni Al-Madani sebab dia berasal daripada Madinah. Ya, jadi itu dia punya lakab atau gelaran dia, ya. Memang orang Arab macam itulah, ya. Termasuklah ya orang yang bukan Arab tetapi menggunakan budaya Arab. Dapat pahala ke tuan-tuan? Dapat pahala. Kerana Nabi pun dipanggil Abul Qasim, so kita pun ya dipanggil dengan nama anak sulung kita. Abu siapa? Ummu siapa, ya. Kita ikut nama anak kita. Itu satu budaya yang kalau kita buat, ya, kerana Nabi buat, mudah-mudahan Allah bagi pahala. Okey, ya. Sahih hadis ini, ya, dan Imam Nasai nambah, baginda Nabi tidak memberi salam melainkan pada rakaat yang terakhir. Menerangkan bahawa solat witir 3 rakaat hanya 1 kali tahiyat saja, tahiyat akhir. Solat witir dilakukan dengan 1 kali tahiyat saja. Maknanya 3 rakaat tanpa salam di tengah-tengah. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya, okey. Haji apa? Haji Masyah, okey. Okey Ustaz, tak ada soalan. 1 salam, clear, ya. Orang lain ada apa? Haji Syahri, Haji Datuk Osman, ada apa? Okey ke? InsyaAllah okey Ustaz. Tak ada apa, ya. Okey, itu biasa. Siapa nak tanya? Tak ada apa-apa soalan nak tanya. Sebab kita di Malaysia, kita baca 3 surah dalam rakaat terakhir. Ya, yang ni Nabi kata baca Qul Huwallahu Ahad saja, ya, kata Ubay bin Ka'ab. Tak nak tanya apa-apa. Malaysia 3, ya. Tapi Nabi baca 1. Yang 3 tu ada hadis lain ya Ustaz? Ada hadis lain, ya. Tapi macam tadilah, ya. Jadi ada hadis lain tu, kalau sebahagian kata kalau Nabi buat 1 rakaat. Kalau Nabi buat 1 rakaat witir, ya. Jadi kalau Nabi buat 3 rakaat, Nabi pecahkan. Ya, Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu saja. Jadi sabit daripada hadis. Ya, sabit tu mana confirm lah, ya. Sabit selalu saya sebut sabit. Sa alif bata. Sabit tu maknanya ya seperti mana yang ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Sabit dalam kitab. Ya, sabit daripada Nabi. Maknanya confirm datang tu daripada Nabi. Dibuktikan, proven. Ya, mana sabit tu mana proven daripada Nabi. Ya, ada bukti, ada hujah. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi kalau tuan-tuan solat 3 rakaat, witir, tuan-tuan tak perlu ulang, ya, tak perlu baca 3 surah dalam rakaat terakhir. Okey, ya, clear. Ayat apa ni? Hadis 409. Okey, ini yang cerita, ya. Cerita apa? Nabi baca 3 surah pula. Ya. Li Abi Daud, ya, daripada riwayat Abi Daud juga. Tadi pun Abi Daud juga, ya. Maknanya dia dapat 2 riwayat yang berbeza. Ya, cuma di sini Abu Daud dan Tirmizi, Imam Tirmizi. Tirmizi ni apa Kak Mariatun? Ya, Tirmizi ni nama dia ke, ya, ataupun lakab ke, ataupun kunyah? Ya, Kunyah ke Ustaz? kunyah ada Abu. Oh, tak ada Abu ya. Lakop lah. Ya, jadi tuan-tuan jangan terlupa pula, ya. Jadi kalau ada Abu, selain daripada Abu apa Kak Noraini? Selain daripada Abu, apa lagi yang kita katakan sebagai kunyah? Abu dan tuan-tuan? Al. Yang Ya. dia daripada mana? Tak, Abu selain kunyah. Abu, Ustaz? Abi, Umu, Ya, Abu, Ummu dan satu lagi? Abi. Abu dengan Abi sama. Baris dia je beza. Ya, Abu, Ummu, satu lagi. Untuk kita kata dia kunyah. Other than Abu and Ummu is what? Number 3. Nombor 3, Syarin. Kak Nomah. Ibnu tu ke Ustaz? Ibnu, ya, Abu. Tuan-tuan 3 je tuan-tuan. Tuan-tuan salin lah. Ya, walaupun tuan-tuan baring-baring, ya, tapi sebelah tu ada buku nota salin. Pasal kita akan jumpa berpuluh-puluh kali lagi. Ya, jadi tuan-tuan kena confident, ya. Kalau Abu, contoh Nabi Abul Qasim, ya, tu kunyah. Ya, bapa, ya, kepada Al-Qasim. Jadi kalau orang tu contohnya kita kata siapa, contoh macam ustaz lah, ya. Anak lelaki yang nombor 3, ya, tetapi dia lelaki sulung. Dia Aiman, ya. Jadi ustaz dipanggil Abu Aiman, tu kunyah. Tapi kalau isteri ustaz, ya, cikgu dipanggil Ummu Aiman. Itu kunyah lah. Ya. Jadi kalau ayah ustaz nama Ahmad. Jadi ustaz dipanggil Ibnu Ahmad. Ya, jadi kita boleh
Ustaz boleh dipanggil Abu Aiman, nisbah kepada anak sulung lelaki, dan boleh juga dipanggil Ibnu Ahmad, mana anak kepada Ahmad. Jadi Abu, Ummu dan Ibnu. Ambil lah tu sebagai contoh. Ya, Abu Aiman kalau isteri, Ummu Aiman. Ya, kalau kita nisbah pada bapa kita, Ibnu Ahmad. Ya, macam Ibnu Umar contoh. Itu ya kunyah lah tu. Ibnu Umar maknanya anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Tapi kita panggil Ibnu Umar saja. Ya, macam kita kata apa? Di Saudi tu, ya, company yang dapat kontrak untuk buat pembersihan di Mekah Madinah. Apa nama company itu, tuan-tuan? Company besar. Cuci-cuci masjid. Apa nama company itu? Laden. Ya, Ben Laden. Ben Laden, ya, Ben Laden. Jadi Ben Laden tu makna apa tu? Ben Laden tu maknanya Anak Laden. anak kepada Laden, ya. Ben Laden ataupun Ibnu Laden, samalah. Ya, Ben Laden, ya, Ibnu Laden. Bapa kepada siapa tu? Ya. Bapa kepada tuan-tuan? Ladin. Bapa kepada siapa? Ibnu Ladin. Dari bapa kepada Ladin. Salah, Laden tu bapa dia. Anak kepada dia. Bapa dia. Usama Baik. bin Laden. Tuan-tuan lupa ke Usama bin Laden? Ya, Usama bin Laden. Mana Laden tu? Ya. Laden tu bapa dia. Jadi maknanya yang dapat projek itu, ya, bin Laden. Bin Laden maknanya Ibnu Laden. Maknanya adik-beradik pada Usama bin Laden lah. Adik-beradik Usama. Mungkin abang sulung dia. Ya, adik-beradik dia. Mungkin mak lain sebagai contoh. Ya. Okey, itu cerita dia. Itulah dia kunyah 3 je. Abu, Ummu ataupun Ibnu. Ya, contoh Ibnu Umar itu kunyah. Ibnu Abbas kunyah. Ya, Ibnu Az-Zubair kunyah. Ummu, ya, macam Ummu Salamah kita kata. Ummu Salamah, ibu kepada anak sulung dia Salamah lelaki. Mana kalau isteri dia Ummu Salamah, suami dia Abu Salamah. Itulah kunyah. Jangan lupalah, ya, dan jangan tukar dengan lakab. Kalau lakab ni biasanya berkait dengan apa ni, Kak Nomah, ya, lakab ni berkait dengan apa? Tempat Ustaz. Tempat apa? Tempat lahir. Ataupun Ataupun tempat lahir. Pokok kebenaran, Ustaz. Tempat dia belajar Ustaz. Tempat dia belajar ataupun tempat dia membesar di mana, ya, dia tinggal lama kat satu tempat ataupun tempat dia wafat. Ya, jadi maknanya contoh kita kata kan, macam Al-Bukhari, ya, sebab dia berlahir di Bukhara. Ya, tapi dia meninggal di Samarkand. Jadi patutnya, ya, dia boleh tak dipanggil As-Samarkandi? Jawapannya boleh juga, ya. Tapi orang tak panggil dia Samarkandi sebab dia sudah dipanggil Al-Bukhari. Ya, ada tak imam yang dipanggil sebagai As-Samarkandi? Ada. Ya, kerana dia lahir kat situ. Samarkandi Uzbek juga, ya, Samarkand. Samarkand tu, ya, di mana, di Uzbek juga. Imam At-Tirmizi kan, dia orang Uzbek juga, tapi kerana dia lahir di Tirmiz, jadi At-Tirmizi. Imam Nawawi, dia jadi Nawawi contoh. Itu semua tempat lahir. Boleh tak kita kata dia tak lahir kat situ tetapi dipanggil dengan nama tempat tu? Boleh. Ya, contoh Imam Hasan Al-Basri. Ya, Al-Basri. Sebab walaupun dia lahir di Madinah, tapi dia tak dipanggil Al-Madani. Kerana waktu kanak-kanak, ya, bapa dan mak dia hijrah ke Iraq, hijrah ke Basrah. Ya, dan dia besar di situ, jadi ulama besar di situ dan meninggal di Basrah. Ya, maka dia panggil Al-Basri. Ya, walaupun dia tak lahir situ, tapi tempat dia meninggal, tempat dia membesar, boleh. Tak ada masalah. Ya. Macam Ubay bin Ka'ab Al-Madani lah, sebab dia lahir dan meninggal di Madinah. Al-Madani. Nabi, ya, lahir di Mekah tapi wafat di Madinah. Boleh tak Nabi dipanggil Al-Maki? Boleh. Boleh tak Nabi dipanggil Al-Madani juga? Boleh. Ya, tapi Nabi tak boleh dipanggil Al-Ansari. Ansar tak boleh. Kerana Nabi bukan di kalangan mereka yang menolong Muhajirin. Ya, Nabi di kalangan Muhajirin. Jadi tak bolehlah panggil Al-Ansari, tak boleh. Ya, Al-Madani boleh kerana Nabi duduk di Madinah selama 10 tahun. Dan Nabi wafat juga di Madinah. Ya, macam itulah tuan-tuan. Kita kena tengok dia lahir kat mana, ya, meninggal kat mana, besar di mana, ya. Ataupun dia belajar kat mana contoh, ya. Macam kita kata pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Mesir. Dia kita panggil dia Al-Azhari. Kalau dia belajar di Universiti Azhar, boleh tak nisbah pada universiti? Pun boleh tak? Tak ada masalah lah, ya. Tapi biasanya orang duduk dan belajar di situ minimum, ya, kita kata 10 tahun. Ya, kalau duduk 10 tahun boleh. Buat bachelor, buat master, buat PhD. Itu boleh. Tapi kalau setakat pergi degree 4 tahun, tak cukup lah tuan-tuan. Bukanlah tak boleh, tapi macam kita nak nisbah pun segan.
Pasal 4 tahun duduk, ya. Kalau buat master 2 tahun ataupun 2 tahun setengah, ya. Duduk di Manchester panggil ya Al-Manchesteri, ya. Tak kena lah. Ya. Sebab apa? Sebab 2 tahun lebih je duduk, ya. Jadi biasanya 10 tahun ke atas baru dipanggil dengan nama tempat tersebut. Ada soalan? Silakan. Ustaz yang Orang tu boleh ada banyak gelaran lah ya Ustaz. Boleh. Ada banyak gelaran. Tak ada masalah, boleh. Memang boleh kita, ya. Mana tak mesti apa kita panggil? Tak mesti satu saja. Ya, macam kita kata tadilah, ya, Ubay bin Ka'ab. Dia orang Madinah kan, lahir di Madinah, wafat di Madinah, Al-Madani. Dia juga orang Khazraj, Al-Khazraji. Dia juga orang Ansar, Al-Ansari. 3 boleh. Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Madani. Boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah, ya. Boleh lebih daripada satu. Macam Nabi lah, Al-Amin, As-Sadiq, ya, As-Sadiqul Amin, Nabi juga. Ya, Sadiqul Wa'dul Amin, Nabi juga. Ya, Al-Mustafa, Nabi juga. Jadi maknanya banyak gelaran. Nabi-Nabi Rasul pun, ya, ada banyak gelaran juga. Okey, ya, ada soalan tadi? Siapa nak tanya tadi? Ya, Kak Nak. itu yang Sayyidina Ali dipanggil Abu Turab tu. Abu Turab, ya, sebenarnya Abu Turab tu, Abu tu bapa. Tetapi kerana bapa tu nisbah pada anak lelaki, tu boleh. Macam Abul Hasan, boleh lah. Ya, sebab anak Sayyidina Ali Al-Hasan, jadi dipanggil Abul Hasan. Tapi kalau Abu Turab, itu kita anggap sebagai lakop juga gelaran. Walaupun ada Abu. Kerana Abu yang dimaksudkan bukan mana bapa kepada Turab, dia tak ada anak nama Turab. Tapi kerana dia tidur di Masjid Nabawi pula masa tu tak ada lantai simen, ya, tak ada kapet, tak ada tikar. Jadi bila dia tidur mengiring ke kanan hadap kiblat kan. Jadi bila Nabi sampai, dia terkejut, dia dengar suara Nabi, dia terkejut, ya, dan Nabi tengok ada turab, ada tanah dekat pipi kanan dia. Nabi suka tengok, ya, dan Nabi pun panggil dia, ya Aba Turab, wahai lelaki yang memiliki tanah di pipinya. Jadi Nabi panggil dia Abu Turab. Jadi Ali pun kata, aku suka Nabi panggil aku Abu Turab. Sebab tak ada orang lagi yang dipanggil Abu Turab. Aku seorang aje. Jadi aku suka panggilan tersebut. Jadi Abu Hurairah pun macam tu Ustaz ya? Ya, sebab orang tu kucing betina yang dipelihara tu. Kucing betina, anak kucing betina yang dipelihara tu, yang dibagi makan, bagi minum kan, ya, itu Hurairah tu. Bukan anak dia, ya. Sebab Abu Hurairah tak kahwin. Ya, zaman Nabi dia tak kahwin, ya. Dan dia tak ada anak. Ya, dia tak ada anak, ya. Dia kahwin selepas Nabi wafat. Itu pun dia kahwin dengan seorang janda yang sudah ada anak besar dah. Jadi dia tak ada anak sendiri, anak kandung tak ada. Jadi macam mana kita nak panggil dia Abu apa, ya? Jadi Abu Hurairah tu walaupun ada Abu, tetapi bukan dinisbah kepada anak lelaki sulung, maka dia masuk kategori lakab ataupun gelaran. Boleh tak Kak Noor ini? Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Ya, orang lain tuan-tuan faham ke? Ni ya Datuk Osman. Boleh tak Ustaz kalau dia panggil Abu yang nama anak perempuan ke? Abu Fatimah ke? Biasanya tak panggil. Kenapa itu? Dia mana ada segregation juga ya? Dia bukan segregation, tapi dia ada rasa aib sikit, malu. Ya, sebab orang Arab ni macam orang bangsa-bangsa lain juga, dia berharap dapat anak lelaki. Jadi bila dapat anak lelaki tu, dia ada dia rasa dia punya keturunan tu akan berlanjut. Ya, macam Nabi lah kan. Anak Nabi yang paling hebat ialah Fatimah. Tapi Nabi tidak dipanggil Abu Fatimah. Nabi dipanggil tetap Abul Qasim, walaupun Al-Qasim tu meninggal masa kecil. Tetap juga Datuk Osman. Kita tak nisbah pada perempuan. Pada anak lelaki biasanya, ya. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Itu dah macam Cina juga Ustaz Cina macam Arab, bukan Arab macam Cina. Okey. Okey lah. Yang lain ada apa Ustaz? soalan? Ya. Ustaz, Ibnu tu maksudnya sekarang tak semestinya Abdullah lah nama dia Ustaz kan? Tak mesti. Kalau zaman Nabi, Abdullah saja. Zaman sekarang tak perlu. Macam Ustaz lah. Orang panggil Ibnu Ahmad. Jadi nama Ustaz bukan Abdullah. Ya, boleh tak? Boleh. Okey, tuan-tuan. Ada soalan lain? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Tolong faham ya. Ada nama dia, Ismun, nama dia. Ada kunyah, Abu, Ummu ataupun Ibnu. Tapi mesti kunyah tu, ya, Abu yang merujuk pada anak sulung dia. Macam Ali bin Abi Talib, Abu Turab tu bukan anak dia nama Turab, ya. Jadi Abu pada Sayyidina Ali bukan kerana bapa, tetapi maknanya pemilik, ya, ataupun orang yang ada kaitan dengan tanah tu. Sebab dia tidur mengiring ke kanan, maka sebelah kanan pipi dia ada turab. Nabi tengok, Nabi suka.
Maka Nabi pun panggil ya Aba Turab. Macam Abu Hurairah lah. Ya, Nabi tengok ada anak kucing keluar masuk dekat lengan jubah dia. Nabi pun panggil ya Aba Hurairah. Dan gelaran itu lekat kat dia. Tapi ada Abu. Tapi Abu bukan nisbah pada anak dia. Ya. Jadi Abu dinisbahkan pada kucing, kepada tanah yang melekat pada pipi dia dan sebagainya. Okey, menerangkan bahawa solat witir tadi 3 rakaat, satu salam saja. Okey, di bawah ni. Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Macam Abi Daud kita kata, mungkin anak sulung dia nama Daud, sebab tu Abi Daud. Abi dengan Abu sama je. Itu dari segi grammar saja. Sebab ada lam di depan. Wali Abi. Kita tak boleh baca Wali Abu, salah. Wali Abi Daud. Tirmizi ada alif lam depan dan ada ya di belakang. Itu adalah laqab, gelaran yang dikaitkan dengan tempat lahir dia. Tirmiz ni di selatan Uzbek. Betul-betul border dengan Afghanistan. Sebab tu orang northern part of Afghanistan mereka bercakap bahasa Uzbek. Dan mereka pun datang masuk ke Uzbek untuk bekerja sebagai buruh, pekerja macam orang Afghanistan datang Malaysia lah. Jadi buruh, jadi tukang jahit, jadi apa kita panggil, jadi pekerja-pekerja buruh lah secara umum dia. Jadi mereka menggunakan bahasa Uzbek. Maknanya northern part of Afghanistan tu dulu juga sebahagian daripada Uzbek ataupun dulu kita panggil Khurasan. Khurasan tu lebih besar lagi lah daripada Uzbek sekarang. Jadi kedua-dua mereka sebut nahwuhu macam tu juga hadis daripada Aisyah. Kalau tadi daripada Ubay bin Ka'ab, ini daripada Aisyah. Kelebihan Aisyah ni ialah kerana rumah dia berada betul-betul di sebelah Raudah. Maknanya walaupun Aisyah dia uzur, dia tak boleh masuk masjid sembahyang di belakang Nabi, tetapi dia boleh dengar apa Nabi baca sebab rumah dia betul-betul sebelah masjid, dia dengar. Jadi itu kelebihan dia. Wa fihi, dan padanya kullu suratin fi raka'atin wa fil akhirah. Jadi setiap surah untuk satu rakaat dan pada rakaat yang akhir dibaca 3. Jadi kalau tengok di sini nampak macam 3 rakaat juga. Boleh tak? Boleh. Rakaat pertama sabih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat wa fil akhirah, dan pada rakaat yang terakhir qul huwallahu ahad wal muawwizatain, wal muawwizatain. Tak ada sebut qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dekat mana? Dekat al-muawwizatain. Al-muawwizatain adalah 2 surah yang mengandungi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apa makna al-muawwizatain? 2 surah yang menjadi pelindung ataupun pendinding. Dua-dua surah tu. Dua-dua surah tu dipanggil sebagai al-muawwizatain. Daripada perkataan a'udzubillah, a'udzu, ataupun kita panggil ta'awuz. Ta'awuz tu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya bacaan atau lafaz yang kita baca dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada gangguan jin dan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dua-dua surah tu dipanggil sebagai surah pelindung, al-muawwizatain, 2 surah. Kalau satu al-muawwizah, kalau 2 al-muawwizatain. Baca qul huwallahu dulu followed by qul a'udzu birabbil falaq, yang terakhir qul a'udzu birabbin nas. Dalam satu rakaat. Boleh tak baca? Boleh. Kullu suratin fi raka'atin wa fil akhirah, dan pada akhirnya dibaca qul huwallahu ahad dan juga al-muawwizatain. Cuma hadis ini hadis hasan. Yang tadi daripada Ubay bin Ka'ab hadis sahih. Yang ni hadis hasan. Hasan boleh pakai tak? Boleh. Tetapi kalau kita banding dari segi ranking, dah tentulah hadis sahih tu yang lebih utama, ranking utama. Jadi kalau orang tanya kita yang mana afdal Ustaz? Dah tentulah baca yang qul huwallahu ahad sahaja. Tapi kalau ada imam baca dengan 3 surah, tak salah. Kerana ada, ada apa kita panggil, ada dia punya bukti dia. Cuma hadis ini kategori dia hasan. Pada setiap-tiap rakaat witir ada bacaan surah. Dan pada rakaat yang terakhir dianjurkan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Membaca surah dalam setiap rakaat solat witir adalah sunnah. Jadi kalau kita baca, kalau kita solat berapa rakaat pun, 3 ke 5 ke 7 ke, setiap surah tu ada bacaan dia. Tapi yang lazim
Ya, yang Nabi tunjuk adalah 3 ataupun 1 lah. Ya, 3. Kalau 3, ya, Nabi baca macam tadi. Qul ya qul apa? Sabihis. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, qul Allahu ahad. Tapi boleh tak juga baca 3 ada hadisnya. Tetapi ya, dia punya status dia hanyalah hasan. Jadi kalau nak buat sekali-sekali tak salah lah kerana ada hujah juga. Tetapi yang afdal sudah tentu yang baca qul huwallahu sahaja. Ada soalan? Silakan, ada apa? Ya. Kak Wan ada apa? Ya. Sunnah tu sunnah amaliyah. Sunnah amaliyah. Kerana apa Kak Zainab? Sebab apa bukan qauliyah? Amaliyah sebab yang Rasul cakap dan buat. Kalau cakap qauliyah. Kalau cakap qauliyah. Ya. Kalau buat amaliyah. Ya. Macam Nabi suruh contoh. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Itu perintah. Ya, jadikanlah solat witir itu solat terakhir kamu. Macam tadi kan, hadis yang ke 405 tadi, ya. 406. Nabi kata jadikanlah solat terakhir kamu pada waktu malam itu solat witir. Itu qauliyah perkataan Nabi. Ya, sembahyanglah kamu macam kamu lihat aku sembahyang, qauliyah. Ya. Tetapi macam tadilah ya, yang ni amaliyah. Tapi boleh tak kata qauliyah? Jawapannya boleh juga pasal Nabi baca. Ya, jadi dia sahabat kata aku dengar Nabi baca. Jadi perkataan Nabi lah walaupun Nabi tak perintah tapi Nabi buat ya dan Nabi baca ya. Jadi kalau Kak Zainab kata yang Nabi baca tu adalah ya qauliyah dan amaliyah, tak salah lah. Tak salah, ada kebenaran dia. Pasal Nabi baca, Nabi tak cakap tapi Nabi baca. Ya, Ka'ab pun dengar. Ka'ab kata, "Oh, Nabi baca sabih rabbikal a'la." Ya, jadi adakah dia dianggap sebagai amalan Nabi? Betul? Yang amalan dalam solat. Tetapi sebab Nabi lafaz, maka dia jadi perkataan juga. Boleh, Kak Zainab. Dua-dua tu boleh terima. Okey, ya. Terima kasih. Sama. Orang lain ada apa? Tuan-tuan, silakan. Ya. Haji Mat Syah ada apa? Datuk Osman, Datuk Azizul, Kak Mai. Ya. Boleh fahamnya tuan-tuan, ya. Tak ada tak apa, tapi tuan-tuan kena faham lah, ya. Sebab nanti bila kita amal, kita jangan ragu-ragu lah bila orang tanya kita kan. Anak kita tanya. Atau cucu kita tanya. Dia kata, "Tok, ya. Macam mana ni Tok? Ya, nak baca 3 surah ke 1? Kita kata dua-dua perkara tu Nabi buat. Cuma yang afdal, dia tanya afdal pula. Sebab bila hadis pertama sahih, hadis kedua hasan, yang mana satu afdal? Dah tentulah yang sahih tu. Yang sahih itulah yang afdal. Ya. Tetapi yang hasan tidak salah, boleh pakai. Sekali-sekali boleh buat. Ya, kerana ya, para ulama hadis dia kata walaupun sesuatu tu hasan, ya, dalam hidup ni dia kata kita memang buat yang sahih. Tapi sekali-sekali tak salah kita buat yang hasan. Sebagai bukti bahawasanya oleh kerana benda tu ada hujah daripada Nabi, kita amal juga. Tapi frequently, ya, secara frequent kita buat yang sahih. Macam itulah tuan-tuan. Jadi kalau ada orang buat jangan kata salah. Ya, cuma kita kata yang afdal. Yang afdal tu tak ada baca 3 surah dalam satu rakaat, baca 1 je. Tapi kalau ada imam yang baca, ya, dan dia pun mungkin tak perasan benda tu, kita terimalah, tak ada hal pun. Ya, dia tidaklah sampai peringkat kita kata batal ke, ya, bid'ah ke, tak ada tuan-tuan. Jangan sampai peringkat begitu, ya. Kita endorse juga. Cuma kita kata kalau boleh afdalnya qul Allah saja. Ya, macam tu. Okey, ya, ada apa-apa silakan kalau ada. Ya. Apa kelebihan Rasulullah baca surah Al-A'la dalam solat witir? Takat apa kita panggil, ya, tak adalah pula disebut, ya, oleh para ulama secara khusus. Ya, nanti orang tanya pula, ya, pasal apa baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi sebab apa, ya? Jadi kadang-kadang perbuatan Nabi itu dia bersifat tauqifi saja. Tauqifi maknanya oleh kerana Nabi buat kita follow ajalah. Unless kalau Nabi sebut, ya, macam contoh baca surah Al-Muluk kan, pada setiap malam sebelum tidur. Ya, dia ada fadilat dia dipanggil fadilat. Ya, fadilat atau keistimewaan, kelebihan dia. Ya, mudah-mudahan dia menjadi, ya, kita kata manik. Manik itu penghalang daripada azab kubur. Kadang-kadang Nabi sebut dia punya fadilat, kadang Nabi tak sebut. Ya, kalau Nabi tak sebut, para sahabat pun diamlah sebab para sahabat Nabi tak cakap kan. Jadi ada apa kita panggil, ada yang kadang-kadang Nabi sebut, ada yang tak Nabi sebut. Cuma kalau Nabi tak sebut, ada sahabat ataupun para ulama yang datang kemudian, mereka buat ijtihad. Dia kata mungkin Nabi baca itu kerana apa, ya. Macam kita kata
Qul huwallahu ahad ni, ya. Sebab dia surah yang pendek 4 ayat tetapi mengandungi makna yang sangat besar. Kerana dia menyebut tentang keesaan Allah, tauhid. Jadi sebab tu surah tu penting, ya. Sebab tu baca 3 kali Qul huwallah macam apa pahalanya, tuan-tuan? 3 kali Qul huwallah baca, ya. Itu Quran. Macam satu Quran. Maknanya sekali baca Qul huwallah, 1/3 Quran. 3 kali baca macam baca satu Quran. Quran masih kena baca, tetapi pahalanya. Ya, sebab tu tidur malam kita baca 3 kali Qul huwallah. Lepas maghrib 3 kali Qul huwallah. Lepas subuh 3 kali. Lepas solat-solat lain hanya sekali. Fardu, ya, solat fardu bukan solat sunat. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu kelebihan dia kerana 1 kali baca macam, ya, kita kata 1/3 Quran. Ya, tapi nanti orang tanya pula, kalau kita tahu dah sekali baca macam 1/3 Quran, pasal apa kita hanya baca 3 kali lepas maghrib dengan lepas subuh dan juga masa tidur malam? Pasal apa tak baca lepas zuhur, lepas asar? Jadi jawapannya kerana Nabi tunjuk sekali saja lepas zuhur, lepas asar. Yang lepas maghrib dan lepas subuh 3 kali. So, benda tu tauqifi dia panggil. Tauqifi. Tauqifi. Apa makna tauqifi? Tauqifi maknanya kita ikut saja, ya, as it is. Ikut, ya, as per se. Maknanya bila Nabi buat 3, kita pun follow 3. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa kelebihan dia. Cuma para ulama kadang-kadang beristihad. Ya, tapi ijtihad tu dia macam tadilah, ya. Bukan ijtihad kita kata boleh tak, orang tanya. Kita baca Qul huwallah 3 kali lepas maghrib, memang ikut sunnah pun. Lepas subuh ikut sunnah, nak tidur malam ikut sunnah, betul lah, ya. Tapi lepas zuhur, lepas asar, kalau nak baca 3 kali, kita kata baca sekali lah. Sebab Nabi suruh baca sekali, jangan tambah. Kalau nak tambah benda lain, ya. Kadang kita tambah Qul huwallah 3 kali, tapi ayat kursi tak baca. Ya, tasbih, tahmid, takbir 33 tak baca. Ya, kadang kita tambah benda yang Nabi tak suruh, tapi yang Nabi suruh kita tinggal. Jadi mana tak cerdik lah. Ya, dari segi pengurusan kita tidak mengikut macam Nabi ajar. Ya, jadi Nabi kata sekali je, tapi yang lain kena bacalah. Ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, satu lepas zuhur. Ya, tapi ayatul kursi jangan lupa. Ya, sebelum tu istighfar 3 kali. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, jangan tinggal. Ya, subhanallah 33, ya, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi yang Nabi suruh tu, ya, tu jangan ditinggalkan. Ya, dan kalau kita nak tambah lagi, ada benda-benda lain lagi yang boleh kita tambah. Ya, cuma, ya, banyak zikir ni dia ada timing dia. Ya, timing dia kan. Macam kita nak baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Orang tak baca lepas zuhur. Ya, orang baca lepas subuh. Kerana ketiga Nabi ajarkan kepada isteri Nabi Juwairiyah, ya, waktunya adalah timing antara subuh dengan duha. Jadi itulah timing yang terbaik kita kata. Ya, jadi kita baca apa lagi? Ya, kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada, kita kata banyak kalau nak baca. Ya, maknanya ada waktu dia. Ya, bukan baca apa kita panggil setiap kali macam tadi ayat kursi kan. Ayat kursi memang setiap kali lepas solat. Tapi boleh baca tak 2, 3, tak payahlah. Nabi kata satu je lah. Yang lain tu kita tambah. Ya, mengikut apa yang Nabi ajar. Macam itulah tuan-tuan, itu lebih selamat. Ya, dan dosage tu Nabi yang tentukan, bukan kita pandai-pandai. Ya, kerana ibadah ni, ya, hukum asal ibadah itu adalah berdasar pada dalil. Kalau tak ada dalil tak payah. Itu lebih selamat kita kata. Ya, kerana apa? Kerana ibadah ni memang kita kena follow strictly. Kalau muamalah tak ada masalah. Jual beli silakan. Boleh je. Selagi dia tidak bertentangan dengan syarak, boleh. Ya, walaupun tak pernah dibuat dia orang. Ya, zaman Nabi mana ada jual beli pakai mesin kan? Ada vending machine. Vending machine tak ada. Ya. Jadi sedangkan bila kita jual beli, kita kata aku jual, ya, saya jual. Dia pun kata saya beli. Kalau dengan vending machine mana ada? Ya, kita letak duit. Ya, shilling sebagai contoh ataupun duit apa ni kertas, ya. Kemudian kita tekan, ya, air mana kita nak dan keluar. Ya, kat mana yang saya beli saya jual tu tak ada. Jadi itu benda baru. Boleh tak? Boleh. Adakah jual beli tu sah? Sah. Kerana para ulama kata, ya, kita letak duit tu maknanya kita dah minta untuk belilah tu. Sebab kalau kita tak minta untuk beli, kita tak letak duit. Ya, dan mesin tu pun tak paksa kita letak duit. Ya, kita pun letak duit. Kita dah tengok kan. Okey, harganya ialah RM2.50. Letak RM2.50. Kalau kita letak kurang, tak boleh beli. Ya, jadi kita kena ikut peraturan dia.
dan air itu pun keluar. Adakah itu dikira sah jual beli? Jawapannya sah. Ya, kerana apa? Kerana harganya tidak sampai 70 ataupun 80 ringgit. Jadi ada pula para ulama akan buat kaedah pula. Ya, dia kata boleh pakai vending machine tetapi untuk jual beli yang bersifat kecil. Ya, kecil-kecil ni maknanya yang kita kata apa kita panggil yang RM15, RM20 tu boleh. Ya, tapi untuk lebih daripada 70 atau 80 ringgit, itu kena ada jual beli secara face to face ataupun secara online kita kata. Online boleh. Ya, kita bank in duit kan. Dan dia bagi barang kepada kita. Ya, boleh. Ya, maknanya ada dua pihak yang berjual beli, yang bermuamalah. Tetapi macam tadilah kalau vending machine tak ada orang yang jual, tak boleh harga besar kita kata. Kalau harga besar tu kena ada akad dia. Jadi ijtihad para ulama lah. Siapa yang tentukan 70-80 tu? Para ulama lah. Para ulama lah yang buat benchmark. Sebab apa-apa yang kita nak buat hukum ni kita kena ada benchmark. Ya, macam kita kata untuk qasar solat. Ya, memang Nabi hadis yang berkait dengan jarak ni kebanyakannya tak sahih. Ya, ada hadis tu ada, tetapi para ulama dia buat benchmark. Ya, berapa secara umumnya dia tengok pada pergerakan unta. Unta boleh pergi satu hari tak lebih daripada 80 km. Mana dua marhalah, satu marhalah 40.5. Jadi dia buat benchmark. Maknanya kalau perjalanan tu lebih kurang plus minus lebih kurang 80 km, maka sunat untuk dia mengqasar solat. Mengqasar saja, tidak menjamak lagi. Tapi kalau lebih daripada 3 marhalah, maknanya 120 km, barulah sunat untuk menjamak dan mengqasar. Jadi ini benchmark ni para ulama yang buat berdasar kepada perbincangan mereka, observation mereka. Mereka dah tengok mereka dah tengok apa? Mereka dah tengok kebiasaan perjalanan orang dulu menggunakan unta. Jadi bila macam tu mereka buat kaedah ataupun benchmark tu berdasar kepada observation mereka, tuan-tuan. Okey, ada soalan? Silakan. Apa nak tanya? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita ada amalan yang bersama Ramadan, dia buat witir dengan 2 salam, Ustaz. 2 rakaat, break dan 1 salam. Ada dalil, Ustaz? Ada dalil? Itu Ijtihad daripada Imam As-Suyuti. Jadi dia salah seorang daripada scholar dalam mazhab Syafi'i yang tinggal di Mesir, Imam As-Suyuti, dan beliau itu ijtihad dia. Dia berpandangan bahawasanya walaupun Nabi buat 3 tanpa salam di tengah-tengah, tapi dia kata tak salah. Kerana bila kita buat 2 campur 1, maknanya 2 kali angkat takbir. 2 kali bagi salam. Cuma para ulama dibincang balik, sebab witir tu kita kata kita panggil dari segi bahasa, witir tu maknanya odd number. Jadi kalau kita solat 2 campur 1, the first 2 tu kita nak niat apa? Kerana bila kita buat 2, dia jadi even number. Kalau dia even, it doesn't fit into the definition. Because the definition of witir is odd number. Mana kalau buat 1 rakaat, odd number. 3, 5, 7, 9, 11, semua odd number. Tapi kalau kita buat 2 plus 1, yang plus 1 tu betul witir. Tapi the first 2 tu nak kata apa? Jadi ulama' dia khilaf kat situ. Jadi lebih selamat buat 3 je. Tapi kalau kita jadi makmum kepada imam, tuan-tuan dan puan-puan, kita sembahyang tarawih. Ini yang praktikal. Ini Ustaz cerita ni yang praktikal. Kita sembahyang dah 8 rakaat bersama dengan imam. Niat tarawih kan, 2 plus 2 plus 2 plus 2. Dah habis 8. Jadi imam berkata, ini kita nak sembahyang witir lah. 2 plus 1. Jadi the first 2 tu kita niat apa? Kalau Haji Mat Syah, kalau Haji Abu Hassan nak niat apa tu? 2 tu. Sedangkan kita tahu witir tu odd number. Jadi tuan-tuan nak niat apa? 2 rakaat. The first 2 rakaat tu. Mesti ada perbincangan. Niat 2 lah, Ustaz. 2 lah, Ustaz. Niat tarawih. Niat tarawih, Ustaz. Dia niat tarawih. Jadi ada tak Nabi buat 10 tarawih campur 1? Ada. Ada dalam kitab Bulughul Maram juga. Jadi maksudnya untuk kita tak payah bertengkar. Kerana Nabi juga pernah tunjuk, Nabi pernah tunjuk 8 campur 3. 3 tu maknanya tak ada salam tengah-tengah witir. 8 tarawih 3 witir. Nabi juga pernah buat 10 tarawih 1 witir. So mana kita ambil versi yang kedua, tapi imam tu niat tarawih sebab dia ambil pandangan Imam Suyuti. Tapi kita nak ambil seperti mana Nabi buat. Tak ada hal, tuan-tuan. Jangan bergaduh. Kita boleh tak jadi makmum kepada imam? Boleh.
Ya, tak payah kita timbulkan konflik ya dan polemik, tak perlu tuan-tuan. Nak buat apa tak payah ya, sebab dia ada pandangan daripada Imam As-Suyuti yang buat ijtihad ya, sedangkan kita ambil ya seperti mana yang Nabi amal 10 campur 1 ataupun 8 campur 3. Apa isunya? Tak ada isu tuan-tuan. Tak ada isu ya. Isunya ialah nak niat apa untuk 2. Bagi orang yang niat witir, 2 tu bukan witir sebab 2 tu adalah bukan odd number kan, dia even number. Dia panggil syafa' ya, al-witr wa syafa' ya, asy-syafa' wal witr ya. Jadi syafa' tu adalah genap, witir tu adalah ganjil. 2 genap. Nak niat witir macam mana? Jadi itulah persoalan yang timbul tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan tengok di TikTok ke di YouTube ya. Ustaz mana-mana pun kalau dia tanya ya, apa jawapan dia, cuba kita tengok. 2 rakaat pertama tu nak panggil apa? Ya. Dan oleh kerana ya, riwayat daripada Aisyah ya dan isteri yang lain ada bagi tahu Nabi juga pernah buat 10 campur 1. Jadi kita niat saja 2 rakaat tu sebagai tarawih lagi. Yang terakhir witir tu baru kita niat witir. Boleh tak boleh? Tak ada masalah sebab Nabi tunjuk. Jadi bila Nabi tunjuk, dia sunnah amaliyah. Nabi buat sunnah amaliyah atau sunnah fi'liyah. Kalau Nabi cakap, sunnah qauliyah. Kalau orang lain buat, Nabi endorse, sunnah takririyah. 3-3 tu ada hujah tuan-tuan. So tak ada isu lah. Dia kan senang macam tu kita kata. Ya, sebab 3-3 tu ada petunjuk. Ya, kalau Nabi tak buat, maka ranking duduk bawah sekali. Kalau Nabi buat, ya, ranking nombor 2. Kalau Nabi cakap, ranking nombor 1. Ya, Ustaz ulang balik. Ada 3 sunnah kan? Sunnah qauliyah, perkataan, perintah Nabi, larangan Nabi. Sunnah yang kedua amaliyah, Nabi amal, Nabi buat, ya, yang praktikal. Sunnah nombor 3 ialah Nabi endorse, Nabi perakui, dia panggil takrir. Takrir, taqaf ra ya ra, takrir. Sunnah takririyah. Sunnah yang dibuat oleh para sahabat pada zaman Nabi hidupnya, zaman Nabi hidup, zaman Nabi belum wafat, dan Nabi diamkan. Sama ada Nabi puji, ya bagus apa yang kamu buat. Nabi puji, Nabi doakan dia sebagai contoh. Ataupun ya Nabi diam. Itu dipanggil endorsement. Tapi kalau Nabi puji, itu lagi baguslah. Pasal Nabi puji, ya. Nabi kata, bila kamu baca apa yang kamu baca tadi, aku melihat para malaikat ya turun untuk mencatat apa yang kamu baca. Itu mana pujian lah tu. Pujian ya, kerana Nabi tengok, Nabi nampak malaikat. Orang kita manusia tak nampak. Jadi Nabi cerita, sahabat pun tadi ya, dia kata oh ya baru tahu. Jadi maknanya bolehlah ulang balik. Tetapi kalau ada yang Nabi sendiri buat, Nabi sendiri cakap, tu jauh lebih baik daripada yang di-endorse oleh Nabi. Macam itulah tuan-tuan ranking kan. Sebab amalan ni kan ada ranking. Ya, amalan ni takkan sama, dia tak sama. Dia mesti ada ranking. Jadi kita looking forward untuk buat apa yang Nabi perintah, yang Nabi cakap. Kalau Nabi tak pernah cakap, kita tengok Nabi buat tak? Okey, kita follow. Kalau Nabi tak buat, sahabat ada buat. Ya, ada. Sebab sahabat mesti sahabat buat, sebab sahabat hidup zaman Nabi. Kalau Imam Syafi'i buat, Imam Abu Hanifah dan sebagainya nanti dulu. Ya, kalau ada sahabat buat lagi utama. Dah tentulah sahabat lebih tinggi kedudukan daripada imam mazhab. Ya, sebab sahabat hidup zaman Nabi. Mereka dididik, ditarbiah oleh Nabi. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun hebat-hebat juga. Ya, tetapi mereka tak hidup zaman Nabi. Mereka tak tengok. Ya, cuma mereka berkawan dengan, mereka belajar daripada guru-guru yang pernah jumpa dengan para sahabat. Ya, jadi dia punya ranking tu sikit bawah. Ya, dah tentulah ya, bila orang kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, lagi-lagilah dia tinggi daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tidak mengurangi kelebihan dia. Tapi kalau banding dengan sahabat, sahabat lagi utama lah tuan-tuan. Malah ya, pandangan Imam Syafi'i pun sebahagian ambil daripada Abu Hurairah, ambil daripada Ibnu Abbas, ambil daripada Ibnu Umar. Ya, jadi maknanya apa? Maknanya sudah tentu kelebihan pada para sahabat. Kerana mereka personally jumpa dengan Nabi. Ya, dididik, dilatih oleh Nabi. Macam itulah tuan-tuan, kita nak tentukan ranking dia tu. Ya, sebab dalam hidup ni kita kena tengok ranking. Ya, macam tuan-tuan nak melabur kan, ya, tuan-tuan nak buat investment. Sudah tentu tuan-tuan akan cari counter yang patuh syariah, betul, dan counter yang paling menguntungkan. Track record dia bagus. Bila track record dia bagus, barulah kita invest. Kalau track record dia tak bagus, ya, board of director dia pun tak ada saham, kita kata board of director tu tak ada milik saham pun. Ya, dia pun tak ada miliki share, ya, dia bukan shareholder. Dia apa kita panggil, dia board of director company, ya, ataupun dia pengurus syarikat, tetapi dia tidak menjadi shareholder. Kan pelik tu tuan-tuan.
Kalau syarikat tu memang betul-betul bagus, ya, dah tentu board of director tu akan jadi major shareholder mungkin. Kalau tu maknanya company tu kuat lah. Tapi kalau pihak pengurusan pun tak jadi shareholder, maknanya apa? Mereka hanya bekerja saja. Dan mereka tahu masa depan company tu mungkin taklah secerah mana. Ya. Takkan kita nak invest pada syarikat yang macam tu, yang dia punya board of director pun tak confident pada company tu. Ya, itu dalam bab muamalah. Ya, dalam kehidupan dah tentulah kita tengok apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi endorse. Macam itulah tuan-tuan, ya. Seperti mana kita menilai, kita buat evaluation pada kehidupan kita, macam itulah juga pada ibadah kita, tuan-tuan. Ya, kita kena macam itulah, barulah kita smart. Sebab tu dia panggil smart ibadah. Ya, smart dalam hidup dan smart dalam ibadah kita. Walaupun kita buat sikit, tetapi yang kita buat tu in accordance, ya, dengan apa yang Nabi buat, so itu yang terbaiklah. Okey, ya, ada apa? Kak Mariatun ada apa? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Tuan-tuan, yang lain ada apa? Ya, Datin Lin okey. Kak Norma. Okey Ustaz. Ya, Okey Ustaz. ya silakan. Ustaz nak reconfirm Ustaz. Jadi Ya. nombor satu sunat qauliyah, sunat yang Rasulullah suruh atau Rasulullah cakap. Nombor dua sunat amaliyah, sunat yang Rasulullah amalkan. Fi'liyah juga ada Ustaz, sama ya maksud dia. Sama. Lepas tu tiga sunat takriyah yang Nabi endorse. Lepas tu sebelum ni saya ada tulis, ni kalau tak tahu ke salah tulis ke. Nombor 4 saya tulis sunat tarkiyah, sunat yang ditinggalkan. Nombor 5 sunat hamiyah, sunat yang Rasulullah tak sempat buat. Betul ke Ustaz? Betul. Secara umumnya dia 3 je. Secara umumnya 3, the first 3 tu. Ya, sebab sunat tarkiyah tu termasuk sunah amaliyah juga, ya. Sebab amal ni ada yang Nabi buat, tu pun amal, ada yang Nabi tinggal, tu pun amal juga. Nabi tinggal tu kan maknanya Nabi beramal, Nabi buat, ada yang Nabi tinggal. Nabi tinggal tu termasuklah perbuatan Nabi, termasuklah. Pasal Nabi tinggal, Nabi tak buat. Ya, jadi amaliyah tu sama ada yang Nabi buat ataupun yang Nabi tinggal. Jadi sunah tarkiyah tu masuk kategori yang kedua tadi. Contoh kita kata qabliyah subuh Nabi buat. Okey, itu sunnah je buat 2 rakaat saja, ya, lebih tak boleh. Kemudian ba'diyah subuh tak ada, Nabi tinggal. Jadi itu termasuklah sunnah juga, ya, kerana meninggalkan subuh tu, ya. Ba'diyah subuh termasuk perkara yang Nabi kita follow macam Nabi. Nabi tak buat, kita tak buat. Nabi buat, kita buat, ya. Jadi itu termasuk sunnah tarkiyah tu, sunnah yang Nabi tinggalkan tu termasuk perbuatan Nabi juga. Sunnah hamiyah termasuk perbuatan juga, ya. Cuma Nabi tak sempat buat. Ya. Ataupun kita masukkan hamiyah tu pada qauliyah sebab Nabi cakap. Nabi kata kalau, ya, aku dipanjangkan usia pada tahun depan, aku akan buat, ya, puasa sunat pada hari yang ke-9. Maknanya Nabi puasa hari 10, hari Ashura, ya, Nabi tak buat hari ke-9, tapi Nabi kata kalau dipanjangkan usia tahun depan, aku akan buat pada hari yang ke-9. Jadi dia masuk dalam mana tu? Dalam perkara yang Nabi cakap. Ya, tapi Nabi tak sempat buat. By the time tahun depan datang bulan Muharram, Nabi dah wafat. Ya. Jadi maknanya bila Nabi dah wafat, tak ada ni lagi lah, ya. Tak adalah Nabi sempat buat, tapi Imam Syafi'i kata oleh kerana Nabi ada hajat, ada keinginan yang kuat untuk melakukannya, maka dia juga termasuk sunnah apa kita panggil, ya, sunnah juga. Dia panggil sunnah hamiyah, sunnah yang dituntut ni. Ini Ustaz Azhar, Kak Zainab ada buat summary kan, Kak Nap kan? Dah share dengan grup, ya. Dah share dah. Nanti mungkin boleh share sekali lagi sebab mungkin ada yang tak sempat baca. Ya, sebab kita kadang bila dapat mesej ni kita delete je tuan-tuan. Bacalah dulu kan, baru delete. Ya, tapi kalau kita dah terdelete nanti Kak Nap akan share baliklah sekali lagi. Okey, ada apa lagi? Silakan tuan-tuan. Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita terus saja, ya, baca hadis yang keberapa pula? Hadis 410. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri. Okey, ini Abi Sa'id, budak muda juga, ya. Kanak-kanak umur 10 tahun masa Nabi sampai di Madinah. Cuma ketika Nabi wafat, ya, dia dah umur 20 lah. Pasal berumur 20? Yalah, sebab dah Nabi sampai umur 10, 10 years after that, dah tentulah umur dia 20, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau dia umur 10 tahun, dia dengar pada Nabi, dia tak riwayat. Ya, pasal budak-budak kecil kalau diriwayat kita tak terima. Dia mesti minimum akil balik.
Ya, jadi biasanya orang akhir balik umur 14-15 budak lelaki. Jadi kalau dia dengar pada Nabi, dia tak riwayat lagi, dia dengar je, dia simpan dalam kepala dia. Nanti bila dia akhir balik, bila orang tanya dia cakap, bila Nabi wafat contoh, umur dia dah 20 tahun. Ya, dia riwayat, dia kata masa aku kecil dulu aku dengar, Nabi kata, ya, Nabi kata so and so, Nabi kata. Nabi kata macam ni, Nabi kata, ya, kaza wa kaza. Jadi dia pun kata, ya, yang dengar apa yang aku sebut ni, ya, dia kata Jabir pun dengar, Aisyah pun dengar. Dia kata macam tu. Jadi hadis tu kuat lah. Ya, sebab dia dengar direct. Cuma masa dia dengar tu dia kecil lagi. Salah tak? Tak ada masalah. Pasal masa tu dia kecil, ya. Macam Hasan dengan Husin kan. Hasan tu, Al-Hasan, dia meninggal, dia masa Nabi wafat dia umur 7 tahun. Belum akhir balik. Adik dia Husin umur 6 tahun. Dia dengar tak hadis? Of course dia dengar. Dia dengar apa Nabi cakap, dia dengar apa Nabi cerita, dia dengar apa Nabi ceramah, dia dengar. Ya. Jadi bila Nabi wafat, dia belum akhir balik. Nanti bila dia dewasa, ada tak hadis yang diriwayatkan? Dah tentulah ada. Kita tak boleh kata, oh, tapi kau dengar masa kau kecil. Nak buat macam mana? Memang dia kecil masa tu. Ya, takkan kita kata lahir-lahir tu besar. Ya, dia sebab dia kecil. Bila dia kecil, ya, dia dengar tu masa dia kanak-kanak lagi. Tetapi ketika dia meriwayatkan hadis tersebut, ya, bila dia sampaikan kepada orang lain contoh, ya, itu ketika dia sudah berusia, maknanya dah akhir balik. So boleh tak terima hadis-hadis macam tu? Boleh. Ya, acceptable hadis-hadis tu. Pasal walaupun dia dengar ketika dia kanak-kanak, tetapi ketika dia meriwayatkan, dia narrate benda tu, ya, narration itu dibuat setelah dia akhir balik. Okeylah. Tak ada masalah lah, tuan-tuan boleh terima. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri yang umur 10 tahun tadi, ya, masa Nabi sampai, dia kata bahawasanya Nabi selawat dan salam kata baginda, Nabi kata autiru qabla an tusbihu, ya, berwitirlah kamu sebelum masuk waktu subuh. Memanglah kalau masuk waktu subuh nak witir macam mana? Ya, habis dah waktu tahajud dah habis dah. Riwayat Imam Muslim dan sahih, ya. Dan kita dianjurkan untuk solat witir bila sebelum masuk waktu subuh. Clear tu dan tak ada hal lah, ya. 411, ya. Ibni Hibban ni bukan, dia tak termasuk yang 7 tu. Ya, termasuk 7 yang kita kata Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, ya. Kemudian At-Tirmizi, Imam Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, 7 tu dia tak masuk. Dia datang kemudian lagi. Tapi dia ulama besar juga, ya. Ibnu Hibban nama dia. Ya, bukan Ibnu Hibban nama dia lah. Ya, Ibnu Hibban ni apa Kak Norma? Ibnu Hibban? Anak. Yalah, apa dipanggil tu? Oh, kunyah. Kunyah. Jangan lupa lah tuan-tuan, Ibnu tu, ya. Man adraka subuh, ya, sesiapa yang sempat solat subuh. Ya, adraka tu kalau terjemahkan barang siapa yang sempat, ya, bukan mendapati tu. Yang lebih tepat sempat, ya, tukar tuan-tuan. Ya. Jadi man sesiapa, ya. Ni bahasa lama barang siapa, ya. Jadi tukar aja sesiapa. Sesiapa yang adraka, yang sempat subuh, solat subuh. Ya, walam yutir. Ya. Maknanya siapa yang sempat masuk waktu subuh lah. Ya, maknanya dia jumpa subuh tu. Dia nak sembahyang witir, tak sempat sembahyang witir, masuk subuh dah. Tu maksud dia. Ya, walam yutir. Ya, tetapi dia belum witir lagi, belum witir, tak sempat lagi. Ya, fala witra, maka tidak ada witir baginya. Kerana masuk je subuh, habis waktu witir. Ya, sayanglah menjelaskan bahawa tidak ada solat witir sesudah masuk waktu subuh. Jadi perkataan adraka biasanya sempat. Ya, man adraka rukuk, siapa yang sempat rukuk, ya, ma'al imam, bersama imam. Ya, dia angkat takbir Allahu Akbar, nak baca Fatihah, imam dah rukuk. Dia pun terus rukuk. Masa dia rukuk, dia dapat rukuk dan dapat tumakninah. Ya, dapat bertenang-tenang saja, ya, bersama dengan imam. Walaupun dia tak sempat baca tiga kali kurang subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Katalah dia tak sempat baca. Ya, tapi dia sempat, ya, bertenang kejap bersama imam waktu rukuk. Ya, dapat tak dia rakaat tersebut? Dia dapat. Man adraka, sesiapa yang sempat, siapa yang mendapat, ya, rukuk, mana rukuk tu, perbuatan rukuk tu, rukun rukuk, ma'al imam, bersama dengan imam, ya, faqad, maka sesungguhnya adraka rakaah, maka dia dapat rakaat yang pertama tu dia dapat, ya, ataupun kalau dia masuk rakaat kedua, dia dapat rakaat yang kedua tu, walaupun Fatihahnya tak sempat.
Kerana Fatihah itu ditanggung oleh imam. Ditanggung tu maknanya imam yang cover apa ni on behalf of orang yang baru masuk tadi. Jadi itu kelebihan solat berjamaah tuan-tuan, ya. Walaupun tak sembah Fatihah tapi dikira juga. Tapi kalau kita sembahyang seorang tak boleh. Ya, mana boleh, ya. Kita masuk terus je, ya. Allahu Akbar terus rukuk, tak boleh, kena baca Fatihah. Yang boleh, ya, kita tak baca Fatihah ialah ketika kita masbuk, ya, mengikut imam. Jadi imam yang tanggung Fatihah kita. Tetapi dengan syarat imam baca Fatihah betul. Ya, kalau kita sembahyang di belakang orang yang Fatihahnya salah, so kita tak boleh harap dia tanggung Fatihah kita sebab bacaan dia salah. Contoh kita kata, ya, dia baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, dia nak sebut ra, nak sebut ain, dia tak boleh sebut lagi. Dia memang tak boleh sebut, tak pandai, ya, dia. Maknanya mungkin ambil masa lah untuk dia sebut tu, mungkin dah setahun baru dia boleh sebut betul. Ya, ra tak boleh sebut, ya. Jadi bila tak sebut tak boleh sebut Ar-Rahman, tak boleh. Al-Rahman, Al-Lahim. Mana boleh tuan-tuan, tak sah Fatihah dia. Ya. Tak sah Fatihah dia tu untuk kalau dia jadi imam. Tapi kalau dia semayang untuk diri dia sendiri sah. Ya, kerana dia memang tak boleh sebut. Jadi kalau tak boleh sebut, sah untuk dia. Tetapi tidak sah kalau dia mengimamkan orang lain. Orang lain tu pula, ya, di kalangan orang yang tak boleh sebut, tu tak apalah. Tapi di kalangan orang yang boleh sebut, kita tak boleh menjadi makmum kepada imam tadi. Maka imam tadi pun rukuk. Kita pun Allahu Akbar. Kita dah kenal imam tu. Kita tahu bacaan ni macam tu. Melainkan kita tak tahu. Ya, ke R&R kan. Mana kita tahu orang tu baca Fatihah elok ke tidak. Mana kita tahu. Kita sangka baik je lah. Ya. Cuma, ya, apa ni, kalau kita dah kenal, so kita tahu, oh tak boleh. So kalau kita apa nak follow dia pun, kita kena follow ketika mana dia bangun balik nanti. Ya, dia baca Fatihah. Ya, kita mesti follow pada rakaat yang kita sempat baca Fatihah. Ya, kalau kita sembahyang seorang rugi kan. Jadi nak buat macam mana dia dah jadi imam. So kita nak follow dia jadi makmum. Tapi kita make sure Fatihah tu kita sempat baca penuh. Ya, kita tak boleh buat dia yang tanggung Fatihah kita, tak boleh. Ya, kerana bacaan dia tak betul. Ya, makhraj dia ataupun sebutan dia tak betul lah, tak accurate, ya. Jadi dia tak boleh menjadi imam pada kita. Kita boleh jadi imam untuk dia, tak ada hal. Macam itulah tuan-tuan, ya, kita kena nilai lah. Walaupun nampak solat ni senang, tetapi dia ada dia punya perkiraan dia, ada pertimbangan dia, ya. Okey, hadis yang sahih menjelaskan bahawa tidak ada solat witir sesudah masuk waktu subuh, clear. Tak ada masalah, ya. Ada soalan? Ada apa-apa? Tak ada, ya. 412 wa anhu, hadis daripada sama daripada Ibnu Hibban juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man nama anil witir, sesiapa yang dia tertidur, maknanya dia tak sempat witir, ya. Boleh makna tertidur, ya, au nasiyahu, ataupun dia terlupa. Ya, dia terlupa, ya, dia nak witir tapi terlupa. Contoh kita tadilah, ya. Jadi kita panggil dah solat isyak, ya. Kena solat ba'dah isyak 4 rakaat, ya. Jadi kita nak dengar kuliah contoh, ya. Dan kita kata insya-Allah nanti lepas pada kuliah, ya, sebelum tidur nak sembahyang 2 rakaat. Tapi 3 rakaat atau 1 rakaat witir kan. Jadi kita terlupa. Kita dah rancang dah tapi terlupa. Ya, macam mana? Ya, tak apa kalau kita bangun malam, kita ada peluang lagi, ya. Jadi tak sempat, ya. Maka apa ceritanya? Jadi ada ceritanya, ya. Ceritanya ialah fal yusalli idza asbaha au zakara. Ya, sesiapa yang terlupa solat witir, ya. Atau siapa yang tertidur, ya, man nama anil witir, siapa yang tertidur, nama tu tertidur. Au nasiyahu, ataupun dia terlupa, ya, sehingga tidak solat witir pada malam tersebut. Ya, fal yusalli idza asbaha au zakara. Maka hendaklah dia solat witir ketika bangun pagi. Ya, ataupun ya saat dia ingat. Tapi waktu yang dia ingat tu maknanya dah habis waktu dah. Maksudnya dia bangun subuh contoh, ya. Jadi bila, ya, mungkin dia boleh buat pada waktu dia ingat. Tetapi waktu yang kenalah. Ya, lepas subuh janganlah, ya, sebab lepas subuh tak ada solat sunat. Jadi 5 ahli hadis kecuali An-Nasai. 5 ahli hadis. Ya, 5 ahli hadis tu, ya, maknanya 5 tu termasuk siapa tu? 5 tu siapa? Siapa tuan-tuan? 5 tu. Mula daripada siapa? Imam Ya? Ahmad. Kemudian Tirmizi, Abu Kemudian Daud, Abu Nasai dan Ibnu Majah.
Okey, jadi 5 kan? Kecuali Nasa'i. Mana buang Nasa'i. Jadi tinggal 4 je lah. Tinggal 4. Pasal apa kita tak kata instead of 5 ahli hadis kecuali Nasa'i, kita kata 4 ahli hadis. Kalau kita kata 4 ahli hadis, nanti tak masuk siapa? Tak masuk Ahmad. Ustaz Tak Ahmad. masuk Ahmad. Jadi tak kena lah. Sedangkan Ahmad termasuk. Tuan-tuan faham ya? Bila kita sebut 5 ahli hadis, maknanya Imam Ahmad bin Hanbal 1. Imam At-Tirmizi 2. Abu Daud 3. Ya, An-Nasa'i 4. Ibnu Majah 5. Patutnya kita kata 5 ahli hadis lah. Tetapi masalahnya, ya, daripada 5 ahli hadis ni, sebenarnya yang meriwayatkan hanya 4 saja. Kerana mana kita tahu? Sebab dia dah sebut, ya, except from Nasa'i. Ya, kecuali Imam Nasa'i. Nasa'i tak riwayat. Jadi bila Nasa'i tak riwayat, ya, dia tak bolehlah kata 4 ulama hadis saja. Kerana kalau 4, dia tak masuk Imam Ahmad. Jadi kena sebut 5, kecuali tolak 1. Ya, masih 4 lagi. Ya, 5 tolak 1. Darjatnya Hasan. Ya, cuba kita tengok. Bagi orang yang sudah berniat untuk solat witir, dia dah niat dah. Maknanya dia kena niat. Ya, dia sudah niat untuk solat witir. Tetapi dia tertidur hingga pagi, hingga subuh. Ataupun lupa betul. Lupa betul. Maka dia boleh mengerjakannya bila saja dia teringat. Ya. Cuma perkataan bila saja dia teringat ni ada clause tambahan. Ya, kalau dia teringat tu lepas solat subuh baru dia teringat. Biar dululah. Sebab waktu lepas solat subuh ni tak ada solat sunat. Ya, jadi witir itu kan sunat. Ya, jadi tunggu dulu. Ya, sebahagian para ulama sebut nanti bila matahari dah masuk isyraq nanti. Selain daripada dia buat solat isyraq, solat duha, ya. Seolah-olah macam dia qada lah, qada witir tu boleh tak? Ya, kalau ambil pada hadis ni boleh. Sebab riwayatnya Hasan. Sunnah mengganti solat witir, maknanya qada yang telah yang telah lewat kerana lupa atau tertidur dengan syarat sudah diniatkan. Dia ada tambahan tuan-tuan ya. Dengan syarat kita dah niat. Kita dah niat memang nak bangun tapi tak terbangun. Kita sudah niat ya untuk melakukannya tapi terlupa. Maka boleh diqada, digantikan pada waktu yang lain. Maknanya selepas daripada kita bangun nanti ya. Cuma macam tadilah ya, kita nak witir masa bila? Ya, cuma para ulama kata kalau kita buat awal boleh. Contoh ya, kita bangun tu ya, kita tak sempat dah. Kita masuk tandas, buang air apa semua sebagainya, ambil wuduk. By the time kita nak solat witir, dah azan dah. Bila masuk je waktu azan, masuk waktu subuh, dah tak ada waktu witir, selesailah. Ya, jadi kita pun sembahyang sunat ya, qabliyah subuh 2 rakaat. Dan antara qabliyah subuh dengan subuh tu ya, dengan solat fardu. Katalah hari Ahad ya, jadi masjid biasanya dia akan bagi peluang untuk orang ramai sikit. Boleh tak kita bangun buat 2 rakaat? Sebahagian para ulama kata boleh. Kerana waktu tu waktu yang dibenarkan. Ya. Cuma dia boleh menimbulkan fitnah. Sebab nanti orang kata, apa ni? Tadi dah buat 2 rakaat, pasal buat 2 rakaat lagi? Orang katanya. Dia jadi isu. Ya. Tetapi tidaklah salah. Ya, dari segi hukum dia sah. Tapi kalau lepas subuh, lepas solat fardu subuh jangan buat. Kerana apa? Sebab waktu tu adalah waktu yang dilarang. Ya, dipanggil al-awqat al-manhiyah. Waktu-waktu yang dilarang solat. Ya, jadi jangan buat. Sampailah terbit matahari. Sampailah 26 minit paling kurang selepas daripada terbit matahari. Jadi masuk isyraq. Lepas isyraq ya, katalah dia nak buat witir tadi. Qada witir yang malam tadi tertinggal, ya. Ataupun dia tunggu lagi sampai waktu duha nanti, waktu duha afdal, waktu matahari naik lagi. Ya, mungkin 40 minit, 45 minit lepas tu baru dia nak buat. Tak ada masalah, boleh. Ya, kerana ada hadis ya, riwayat daripada Ibnu Hibban, Rasulullah pernah sebut sesiapa yang tertidur ya ataupun terlupa, dengan syarat dia dah berniat lah ya, dia dah memang dah niat dah. Sebab bila dia tertidur maknanya bukan sengaja ya, ataupun dia terlupa pun tidak sengaja ya, dan menjadi kebiasaan dia memang buat, cuma malam tu terlupa betul. Malam tu dia letih sangat ya, tertidur dia. Bangun-bangun dah azan subuh, ataupun bangun-bangun ya, walaupun belum azan subuh tapi nak kena ambil wuduk siap-siap, nak kena cuci-cuci badan apa semua, maka nak solat dah masuk waktu subuh tak sempat. Dia boleh qada mengambil pada hadis Ibnu Hibban yang riwayatnya Hasan. Sunnah juga ya, dia anggap sebagai perkara yang sunnah mengganti solat witir yang telah lewat kerana lupa atau tertidur ya. Dan sunnah ni adalah sunnah apa? Ni sunnah apa ni tuan-tuan? Sunnah apa Datuk Osman? Ni yang man nama ni witir ni. Sunnah apa? Sunnah perkataan ke? Sunnah perbuatan ke?
Sunnah apa Datuk? Hmm. Sunnah. Sunnah. Sunnah kauliah. Foliah. Foliah. Sebab apa? Sebab dia sebab Rasulullah pernah bersabda. Yalah, bila Nabi sabda, maknanya kauliah lah. Foliah. Nabi cakap kan? Nabi cakap. Nabi buat tak macam tu? Nabi tak buat. Pasal Nabi tak pernah terlewat. Tapi Nabi cakap sebab Nabi faham ya di kalangan umatnya nanti akan ada yang terlupa atau tertinggal, tertidur. Sebab tu Nabi bagi tahu. Sesiapa yang tertidur ataupun terlupa ya solat witir masuk waktu subuh ya. Maka hendaklah dia solat ataupun bolehlah dia solat. Lam di situ makna lam, dia panggil lam amar ya. Mana lam untuk perintah. Ya, maknanya dia panggil command partikel tu ya. Lam, huruf lam satu je huruf. Cuba tengok ya. Fa lam ya sod lam lam. Fal yusalli, maka bolehlah, maka dibenarkan dia untuk solat. Ya, maknanya qada iza apabila asbaha, bila sampai waktu subuh. Maknanya dia apa kita panggil? Dia qada lah ya, selesai. Ya, sebab subuh dah habis. Masuk je waktu subuh ya, dia pun solat qabliyah subuh 2 rakaat. Ya, tunggu imam. Imam pun ya kita tahulah hari Ahad, Sabtu Ahad ni memang ya biasanya imam akan tunggulah bagi pulang. Muazzin pun tengok orang tak ramai dia biarkan dulu. Sebab orang tak pergi kerja ya. Jadi dia tunggu kejap. Mungkin dia bagi lagi masa 15 minit. Kita pun kata ni ada peluang ni. Kita sembahyang 2 rakaat qada witir yang malam tadi tu, yang terlupa atau tertinggal ya, yang kita memang setiap malam buat ya, tapi malam tu terlupa betul, tertidur, letih sangat. Ya, maka boleh buat. Ya. Ustaz, kenapa Ustaz kata 2 rakaat bukan 3 atau 1 rakaat? Sorry, 3 rakaat atau 1 lah. Ya, slip of the tongue. Ya, sebab witir dia odd number kan. Betul. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Ya, sama. Okey, ada apa? Silakan. Faham ya? Jadi kalau orang kata boleh tak qada witir? Boleh qada witir? Boleh. Kalau Ada syarat. Tapi ada syarat. Syaratnya ialah kita Niat. Tertidur. Niat Terlupa. tertidur, terlupa. kita dah berniat untuk buat tetapi tertidur ataupun terlupa. Jadi mesti ada niat. Ya, mesti diniatkan ya. Macam kita nak buat korban untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia ya. Masa dia hidup dulu dia ada pesan. Dia kata, Mat, dia kata, ya, esok-esok kalau masuk musim korban, yang kau ada lebih rezeki, ya, kau korbanlah untuk abah, untuk mak, ya. Macam tu. Dia dah pesan dah. Masa Nabi sebut macam tu kan, dalam bab korban, kita dah baca dah. Dalam Bulughul Maram juga. Jadi kita pun alhamdulillah, ya, bila datang musim korban, ya, raya haji, memang alhamdulillah kita ada rezeki lebih. Jadi boleh tak kita buat korban untuk diri kita, memang kita kena buat korban. Ya, untuk keluarga kita memang kita buat kan. Kita sebagai ketua keluarga. Ya, kataupun orang perempuan yang ada pencen, ya, ada duit, ya, suami dah meninggal, dialah ketua keluarganya. Jadi boleh tak dia buat? Boleh, ya. Dan dia buat on behalf oleh mak ayah dia yang telah meninggal dunia pun boleh juga. Kerana mak ayah dia ada pesan, ada wasiat ketika ya masa mereka masih hidup dulu. Macam Nabi sebut pada Sayyidina Ali. Ya, sebab pasal apa Nabi tak sebut pada anak lelaki lain, anak lelaki meninggal. Ya, pasal apa Nabi tak sebut pada Fatimah? Pasal apa Nabi tak sebut pada Fatimah? Haji Mat Syah. Sedangkan Fatimah tu anak Rasulullah. Nabi tak sebut pada Fatimah, Nabi sebut pada Sayyidina Ali. Sebab apa? Kerana apa tuan-tuan? ketua keluarga. Pasal Ali itu yang ketua keluarga. Ya, Ali itu ketua keluarga. Walaupun Ali itu menantu, pangkat menantu, tapi dia ketua keluarga Fatimah tu. Sebab tu Nabi pesan kepada Ali. Sebab Ali yang kena buat. Fatimah tak perlu buat. Tapi kalau Fatimah nak korban juga, acceptable, diterima. Tapi tuntutan pada Ali, ketua keluarga. Dan Nabi pun bagi tahu, esok-esok, ya, aku dah meninggal, aku dah wafat. Kalau kau ada kelebihan harta untuk korban, maka korbanlah bagi pihak aku. Mana ada wasiat. Ada wasiat boleh lah. Sama macam witir tadi. Ya. Maknanya ada wasiat. Ya, ataupun kita dah ada niat dah ya untuk buat, cuma tertidur
Tak sempat buat tertidur. Ataupun tertidur sampai ke subuh. Tak sempat. Ataupun bangun sebelum subuh tapi masa 5 minit tak sempat nak ambil wuduk apa semua tak sempat. Jadi boleh diqada kerana ada hadis yang hasan. Hadis hasan boleh pakai? Boleh. Okey, selesailah. Ada apa tuan-tuan? Silakan. Tak ada ya? Tak ada. Kita ambil hadis yang terakhir 413 daripada Jabir. Ya, Jabir nombor 6. Ya, yang pertama Abu Hurairah, ni sahabat Nabi ya yang meriwayatkan hadis. Kebetulan yang menulis kitab hadis pun 7 juga, tapi mereka hidup pada zaman kemudian. Ni yang hidup zaman Nabi. Abu Hurairah nombor 1, nombor 2 Abdullah bin Umar, Ibnu Umar tadi. Kunyah kan, Ibnu Umar. Nombor 3 Anas bin Malik. Nombor 4 Aisyah. Tuan-tuan jangan buat-buat tak pernah dengar pula ya. Ini dah banyak kali ulang dah. Abu Hurairah nombor 1. Mana boleh lawan Abu Hurairah nombor 1 dia. Nombor 2 Abdullah bin Umar. Nombor 3 Anas bin Malik ya. Tuan-tuan mungkin rasa tak penting. Tuan-tuan penting tuan-tuan. Kerana kita akan jumpa nama ni beratus-ratus kali kita jumpa. Ya, kalau kita baca kitab hadis mana pun akan jumpa juga. Nanti orang kata Jabir, siapa dia Jabir? Kita tak kenal. Ya, ambil lah maklum ya. Nombor 3 Anas, nombor 4 Aisyah. Seorang je perempuan daripada 7 tu. Nombor 5 ya adalah ya siapa dia? Abdullah bin Abbas. Ya, kunyah lagi Ibnu Abbas. Nombor 6 Jabir bin Abdullah. Nombor 7 tadilah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis 410 tadi kan? Abu Sa'id. Berapa umur dia masa Nabi sampai di Madinah? 10 tahun. Berapa umur dia ketika Nabi wafat? 20 tahun. Jabir bin Abdullah, ya, dia lagi tua. Umur dia 16 tahun masa Nabi sampai di Madinah. Masa Nabi wafat, campurlah 10, 26 tahun. Ya, kan senang je tuan-tuan, campur tolak je. Jabir kata, Rasulullah sabda, man khafa an la yaqumu min akhiril lail. Ya, sesiapa yang dia takut, dia khawatir. Man sesiapa khafa, dia khawatir, bimbang. Ya, dia khawatir. Khawatir maknanya dia takut-takut, ya. Jadi dia takut-takut, ya. Khawatir, ya, kalau kita boleh tengok, ya, perkataan khawatir itu khafa, daripada perkataan khauf. Ya, dia khawatir. Jadi bila dia khawatir, an la yaquma, dia khawatir dia tak dapat bangun solat min akhiril lail, pada hujung malam. Dia takut dia tak bangun malam tu, dia letih sangat. Ya, siang tu banyak pekerjaan, ya, ke sana kemari, takut malam tu tak bangun. Fal yutir, maka bolehlah, ya, maka bolehlah. Ya, bukan hendaklah, ya. Maka bolehlah. Maknanya hukumnya adalah harus. Boleh, ya. Dia berwitir awalahu, pada awalnya. Awal tu mana 1/3 malam yang pertama. Malam kan terbagi 3 kan. 1/3 permulaan, the first 1/3, ya, the middle 1/3 and the last 1/3. Ya, akhirnya 1/3. Bagilah, ya, malam di Malaysia ada 10 jam. Ya, ada 9 jam, ya, bagi 3. So 1/3 tu 3 jam awal. 3 jam awal, ya. Apa ni, maghrib kita 8 suku lah. Senang cerita, ya, 8 suku. Jadi 3 jam lepas tu 9 suku, 10 suku, 11 suku. Tambah sikit lah, ya, 11.30. Jadi kita nak tidur 11.30 contoh, ya. Jadi sebelum tidur kita buat witir. Boleh tak masuk, ya, 1/3 awal? Boleh. Kerana Nabi dah sebut dah. Siapa yang dia khawatir, dia bimbang, dia tidak boleh mengerjakan, ya, apa, solat malam, ya, pada akhir malam tu, ya, witirnya pada akhir malam. Maknanya pada 1/3 terakhir sebelum subuh, maka bolehlah fal yutir, maka boleh dia berwitir awalahu, pada awalnya. Mana pada awal malam. Awal malam tu maknanya the first 1/3 of the night. Waman tami'a, dan sesiapa yang tamak, ya. Sesiapa yang dia, maknanya dia bersungguh-sungguh lah tamak ni. Tamak ni ada 2, ya. Satu tamak pada perkara yang bukan hak kita. Ya, kita nak, ya, contoh dah dapat harta, nak lagi, itu tamak lah. Tetapi ibadah pun sama macam tu juga. Kita nak buat yang pahalanya lebih besar, yang afdal macam tadi. Ya, boleh tak buat baca 3 surah dalam rakaat terakhir? Boleh. Tapi Nabi baca 1, so kita ikut macam Nabi. Maknanya dia nak dapat pahala yang lebih sebab hadisnya sahih. Sedangkan yang baca 3 surah dalam rakaat terakhir itu hasan. Dia nak dapat yang lebih utama. Maka dia tamak an yakuma akhirahu. Ya, mana dia akan bersungguh-sungguh untuk bangun pada akhir malam, 1/3 terakhir. Fal yutir akhiral lail, maka hendaklah dia berwitir pada 1/3 malam. Ya. Kemudian fa inna salata akhiril lail, ya, masyhudah. Ya, masyhudah, ya. Bukan masyhaudah tu. Masyhudah. Hak tu dhammah.
Min shin ha. Ha tu domah. Masyhudah. Ya, kerana waktu waktu hujung malam tu maknanya sebelum subuh, termasuk solat subuh adalah solat yang disaksikan. Ya, disaksikan. Ya, apa makna disaksikan tu? Diperlihatkan, dilihat, ditengok. Ya. Jadi yang itu lebih utama. Ya, wazalika afdal. Di sini nampak jelas. Ya. Kalau orang tanya kita, mana yang lebih bagus? Solat witir sebelum tidur ataupun solat witir selepas bangun malam, sebelum kita subuh, ya, mana hujung malam. Dah tentu afdalnya yang di akhir malam. Ya. Kerana solat itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Siapa yang menyaksikannya? Siapa menyaksikannya, tuan-tuan? Malaikat. Malaikat yang mana apa, Haji Masyah? Malaikat malam ke siang? Malaikat malam lah. Malaikat malam, betul. Malaikat siang? Tuan-tuan? Tuan-tuan dah lupa dah. Lepas subuh. Mana lepas subuh? Witir sebelum. Witir kan sebelum subuh. Jadi malaikat malam tengok, betul. Malaikat siang tengok tak? Kak Maritun? Datuk Osman? Tengok lah. Tak kot. Tak, kod tu pasal apa kod tu? Ya, kita punya counting kan lepas maghrib sampai ke awal subuh yang Okey. itu. And then mungkin tengah ada exchange kot. Tuan-tuan dah lupa perbincangan kita, ya. Solat subuh adalah solat yang disaksikan oleh dua grup, two batches of angel. Ya, the first batch adalah night angel. Angel ada dua, satu night angel, satu day angel. Ya. Night angel dia tak akan naik ke langit sehinggalah kita selesai solat subuh. Solat subuh tu makna first batch of solat subuh lah. Ya, kalau kita buat pukul 6.50, ya, dia dah naik lah. Jadi dia akan naik sebelum, dia akan naik, ya, semasa kita buat solat subuh tu. Sebab tu solat subuh disaksikan oleh night angel. Ya. Tetapi yang day angel, ya, malaikat siang, malaikatun nahar, ni dalam tafsir Ibn Katsir tuan-tuan boleh tengok. Malaikatun nahar, dia akan turun sebelum subuh. Maknanya kalau kita buat witir sebelum subuh, malaikat siang dah datang tengok dah. Dia dah datang dah. Dia dah turun daripada langit. Dia nak gantikan malaikat malam. Malaikat malam akan naik selepas subuh, ya. Malaikat siang dia turun sebelum subuh. Jadi disaksikan oleh two batches of angel, tuan-tuan. Jadi sebab itu hadisnya Muslim, hadis sahih menerangkan bahawa solat tahajud paling utama, ya, dikerjakan pada akhir waktu ataupun akhir malam, ya. Termasuk witir lah. Ya, sebab disebut witir di situ, ya. Sebab apa dia solat tahajud? Sebab witir tu part of tahajud. Kalau kita buat witir pada hujung malam, dia dikira tahajud. Kalau kita buat witir sebelum tidur malam, dia bukan tahajud. Tapi dia adalah solatul lail, solat malam. Tuan-tuan kena beza waktu. Kalau dibuat sebelum bangun tidur, maknanya solat malam saja. Kalau dibuat selepas bangun tidur, dia di hujung malam, dia adalah solat malam dan dia juga adalah solat tahajud. Dapat dua, tuan-tuan, kelebihan dia, ya. Dan disaksikan oleh two batches of angel. Malaikatul lail, malaikat malam, wa malaikatun nahar, dan juga malaikat siang. Ya, mengerjakan solat tahajud pada akhir malam adalah sunnah muakkadah tambah, ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang highly recommended, sangat dituntut, tuan-tuan. Ya, okey, selesailah, ya. Perbincangan kita pada hari ini cukuplah tu. Banyak dah, tuan-tuan, ya. Ada apa-apa soalan silakan sebelum tamat. Ada apa nak tanya? Ustaz, saya nak tanya, betul ya, lain sikit apa doa kunut. Kalau dalam doa kunut pun dibaca dalam solat witir, tapi bulan puasa sahaja, kan Ustaz? Kalau ada kata sepanjang bulan tu kita kena baca, tapi kalau kita ikut pergi dekat masjid tu 15 akhir tu je. So yang the best sepanjang tu ke ataupun 15 akhir tu je, Ustaz? Nak kalau majoriti mazhab Syafi'i kata 15 lah, maknanya 16 ke atas lah. Ya, cuma kalau kita tengok sebahagian ulama-ulama hadis memang dibuat daripada awal malam. Ya, jadi dua-dua pendapat tu ada. Nantilah, ya, bila kita sampai pada cerita solat tarawih dan solat witir, kita akan cerita lebih detail lah, terutamanya tentang witir, tentang kunut tadi, ya. Cuma macam tadilah apa Syarin, kalau kunut yang dibaca tu masuk kategori kunut nazilah,
Jadi tiap-tiap malam baca. Ya, tiap-tiap malam dia baca. Ya, bukan malam tarawih saja, malam Ramadan, tapi malam-malam yang lain. Ya, dia baca. Even setiap solat pun boleh baca. Ya, cuma dia berada pada rakaat yang terakhir. Ya, cuma biasanya orang baca kunut nazilah ni pada solat yang jahar lah, macam solat Jumaat sebab baca kuat. Ya, solat maghrib, solat isyak terutamanya, dan solat subuh confirm lah. Ya, jadi maknanya bergantung. Kalau dia mengandungi makna nazilah, kita minta tolong Allah bantu umat Islam di mana-mana yang sedang ditindas, dizalimi, maka bila-bila malam pun boleh baca, tak ada masalah. Ya, termasuklah subuh boleh baca kerana dia ada elemen kunut nazilah tu. Itulah ya cerita dia. Okey, tuan-tuan, ada apa tadi? Ada siapa nak tanya tadi? Waktu terbaik solat witir tu dipanggil waktu ikhtiar kan Ustaz? Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ya, ataupun kita panggil waktu afdal. Sebab perkataan afdal tu ada kat situ. Ya, ada pada hadis 413, wazalika afdal. Ya, yang demikian itu, ya, waktu tersebut adalah waktu afdal, waktu utama. Ataupun kita panggil waktu ikhtiar, waktu yang kita pilih ya untuk solat pada waktu tu, waktu ikhtiar dia panggil. Ya, jadi kalau istilah ni kadang-kadang ada dua istilah. Ya, kadang-kadang ada satu istilah. Jadi boleh tak dua-dua istilah tu digunakan, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak bagi senang orang faham, sebab orang Melayu tak faham ikhtiar. Ya, dia ikhtiar tu maknanya usaha kita kan, ya, usaha kita untuk buat sesuatu, itu ikhtiar. Itu betul juga, ya. Tapi yang lebih mudah waktu afdal, sudah senang. Pasal apa buat qul Allah sekali je, tak baca dengan, sebab itu afdal. Boleh tak baca 3? Boleh, ya. Tapi macam tadilah, sebab hadisnya hasan, jadi kita utamakan yang sahih. Kerana sahih itu sudah tentu afdal, lebih utama dan lebih besar pahalanya. Macam tu je lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ya, Haji Mat Syah ada apa-apa? Sebelum tamat, ada apa ucapan? Tak ada apa-apa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, ya. Okey tuan-tuan, jumpa pada minggu akan datang lah, ya, untuk kita punya kuliah, ya. Umi at Uda, insyaAllah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nazri. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Masih semua yang dah bayar. Khairan. Wa antum wajazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan.